أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muka surat 43, hadis ke 32. Betul? Hadis 32. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mutalaah atau bermuzakarah mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, setelah sekian lama beberapa hari kita terhenti akan muzakarah kita ni disebabkan atas faktor-faktor yang tertentu. Di atas faktor antaranya sebabnya pembinaan, disebabkan pembinaan ataupun penambahbaikan pondok kita ni lah. Jadi terhenti seketika. Tapi walau sungguh pun begitu, syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala telah memberikan kita rahmat kasih sayangnya untuk kita teruskan muzakarah kita ni pada jalan fi sabilillah. Jadi kita sambung hari ni dengan kita bermula kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua. Dan kitab yang kedua kita akan muzakarahkan mengenai kitab Idaman Penuntut, bersangkut paut dengan ilmu fiqh. Jadi hadis 32 hadis ke 32. Kita tengok muka surat 42. Sebelum kita baca hadis 32 tu, tengok muka surat sebelah tu. Apa dia kata? Musannif berkata, dalam hadis-hadis yang lain disebut anggota-anggota wuduk satu persatu, meliputi yang wajib dan yang sunat dibasuh, dan tiap-tiap anggota itu menurut keterangan hadis-hadis yang tersebut akan bersih suci daripada dosa-dosa kecil yang telah dilakukannya berkat wuduk yang sempurna itu. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW yang lepas telah menceritakan mengenai anggota wuduk, yang mana yang rukun atau yang wajib dan mana yang sunat, dan diterangkan juga mengenai kesempurnaan wuduk. Jika kita mengambil wuduk tu dengan sempurna, maka gugurlah akan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Kita sambung. Sebaliknya, orang-orang yang cuai dan tidak mengambil berat menjaga kesempurnaan wuduknya, bukan sahaja wuduknya itu tidak sah, malah diberi amaran bahawa ia akan menerima balasan buruk di akhirat kelak. Nampak? Bagi orang-orang yang cuai ni, yang lalai daripada menyempurnakan wuduk ni, air semayang ni, diberi amaran di dalam hadis-hadis Nabi selepas pada kita akan baca ni.
Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan cara-cara mengambil wuduk yang sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh baginda. Di antaranya ialah hadis yang berikut. Hadis yang ke-32. Anu Humaron Anu Humrana anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a wudu fatawadda faghasala kaffayhi thalatha marrab thumma tamadmad wastanshaqa wastatsar thumma wasala wajhahu thalatha marrab thumma wasala yadahul yumna ilal mirfaq ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ nahwa wudu'i hada rawahul Bukhari wal Muslim. Apa maknanya? Daripada Humaron bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta dibawakan kepadanya air untuk mengambil wuduk. Lalu ia berwuduk, iaitu mula-mula ia membasuh kedua tapak tangannya 3 kali. Kemudian ia berkumur-kumur dan menyedut air dengan hidung serta menghembuskannya. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Kemudian ia membasuh tangan kanan meliputi siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian ia menyapu sedikit daripada kepalanya. Kemudian ia membasuh kaki kanannya meliputi buku lali 3 kali. Kemudian kaki kirinya seperti itu juga. Setelah itu ia, Sayyidina Osman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekira-kira seperti wuduk ini. Hadis sahih riwayah Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni menerangkan mengenai ambil wudu. Kita dah reti dah ambil wudu, cuma ni orang kata apa, memperingati kembalilah. Yang sebelum ni kita tak pernah dengar hadis. Hadis yang menceritakan mengenai ambil air semayang. Jadi kita dah baca seperti mana yang telah kita buat. Basuh tangan dulu, tapak tangan kan 3 kali. Kemudian komor-komor, kemudian menjedut air ke hidung, serta menghembuskannya. Ada orang tanya, nak sedut air ni kadang-kadang sampai pening kan, biasa buat. Jadi nak sedut air ni, kita sedut air ikut hidung ni, kalau kita tak nak air tu masuk sampai dalam, kita sedut nafas dulu sikit. Kita ambil nafas dulu sikit, kemudian baru sedut air tu. Baru air tu tak terlepas ke otak. Kalau terlepas ke otak, kita rasa macam sakit sikit kan. Jadi kita sedut nafas dulu sikit. Kemudian dah ada nafas kat dalam hidung tu, baru sedut air. Barulah air tu dia tak pergi ke atas. Baru apa orang kata tak sakit. Kalau sedut macam tu, air masuk ke atas tu, jadi apa? Jadi macam pening sikit lah. Jadi dah sedut, tarik nafas dulu, kemudian sedut sikit, baru hembus. Kemudian lepas masuk air ke hidung tu, sedut air ke hidung tu,
membasuh muka. Basuh muka ni 3 kali lah. Yang kumur-kumur tadi pun 3 kali juga. Menyedut air ke hidung tu pun 3 kali juga sunat 3 kali. Jadi basuh muka ni yang kali pertama tu wajib dan disertai dengan niat. Masa tu nak niat tu, masa basuh muka tu, basuh muka. Masa bila nak basuh muka? Masa kita letak air dekat muka tu lah, pada dahi tu. Sunat pada dahi dulu kita letak air, kemudian baru kita raup. Bila dah letak air tu, dah boleh kita niat. Niat wuduk. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Simple tu. Jadi bila dah basuh kali pertama tu kan, itu yang wajib lah. Kemudian yang kedua tu sunat, yang ketiga pun sunat. Jadi misal kata, kalau kita letak air atas, kita ambil air dekat sini kan, kita nak basuh muka. Basuh muka, kita ambil air letak sini. Sini belum jatuh niat lagi. Kata kita belum niat. Kemudian kita raup dekat sini baru kita niat. Jadi kat sini kita kena ulang balik lah. Kena ulang balik dekat dahi tu. Jangan kita biarkan pula. Bila sini tak jatuh niat, sini baru jatuh, kita ambil air, sini baru jatuh, maka kita kena ulang balik. Yang sapu tempat yang sebelum kita niatkan tu. Jadi kena hati-hati sikit lah. Jadi bahagian muka ni, Tok Guru cerita, Tok Guru bagi tahu, ada 2 tempat nak kena jaga. Bahagian muka ni kan, 2 tempat nak kena jaga. Satunya apa? Satunya mata. Mata nak kena jaga. Jangan ambil air semayang pejam merapat macam ni. Ambil air semayang tu biar buka sikit mata. Kemudian kita alirkan dengan jari tu macam ni. Supaya dia dekat bulu-bulu mata ni dapat dialirkan atau disampaikan air. Yang keduanya bibir. Bibir jangan jangan macam ni. Macam ni, mana yang bibir ni luar zahir ni tak nampak ni, tak yang kita nampak ni tak kena. Bila kita kemam kan, jadi tak kena. Kena jagalah. Mata jangan ambil air mengair rapat macam tu kan. Mata biar kalau nak apa, nak kita orang kata nak yakin, kita lalukan. Dah ambil air semayang tu, kemudian lalukan jari tu dekat kelopak mata ni, bawah mata ni. Jangan cocok sampai dalam. Kan, biji mata ni tak wajib basuh. Biji mata dalam ni tak wajib basuh. Cuma yang nak kenakan tu bibir. Bibir apa dia panggil, kelopak mata ni kan, yang ada bulu mata ni, biarkan lalu air tu. Okey, habis. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam huraiannya. Apa kata Imam Nawawi? Hadis ini ialah salah satu dasar yang besar mengenai sifat wudu dan caranya yang sah. Nampak? Caranya yang sah. Apabila kita dah basuh muka tu, kemudian teruskanlah basuh tangan sampai siku. Kemudian sapu kepala. Tangan tadi kena sampai siku. Tangan kiri pun sampai siku. Kemudian sapu kepala tu. Sapu kepala biar dilalukan dengan air. Kemudian baru basuh kaki. Telinga tu sunat lah. Telinga sunat. Jadi Imam Nawawi kata cara macam tu adalah cara yang sah. Alim ulama Islam telah ijma', maknanya sepakat atau sekata bahawa yang wajib pada membasuh anggota-anggota yang diperintahkan membasuhnya ialah sekali basuh saja. Yang wajib tu
Yang wajib tu ada 4. Anggota yang wajib tu ada 4. Muka, tangan, kepala dan kaki. Tangan tu kedua belah tangan lah. Begitu juga dengan kaki, kedua belah kaki. Jadi keempat-empat anggota yang wajib basuh ni sekali je. Sekali je yang wajib. Jadi yang 3 kali tu, yang 3 kali tu, dan bahawa membasuh 3 kali adalah sunat. Basuh 3 kali tu sunat. Dalam hadis-hadis yang sahih ada disebutkan tentang sekali basuh. Ada yang hadis menceritakan sekali basuh je. Dan ada pula yang menerangkan 3 kali basuh. Ada pula yang menerangkan tentang ada anggota yang dibasuh 3 kali. Ada yang dibasuh 2 kali pun ada juga. Dan ada juga yang dibasuh sekali saja. Ada hadis yang menceritakan 3 kali basuh, 2 kali basuh dan 1 kali basuh. Jadi menurut keterangan ulama, kata Imam Nawawi lagi, hadis-hadis yang berlainan itu menjadi dalil tentang sahnya mengerjakan salah satu daripada segala yang disebut itu. Jadi sah lah. Kalau kita basuh sekali, sah juga. Basuh 2 kali, sah juga. Basuh 3 kali pun sah juga. Sama ada dengan sekali basuh atau 2 ataupun 3. Tetapi 3 kali basuh itu yang sempurna, iaitu yang paling afdal. Habis. Hadis tu dah habis. Kita masuk fardu dan sunat. Dalam hadis yang tersebut yang menerangkan tentang sifat wuduk dan caranya yang sah, tidak diterangkan yang mana fardu dan yang mana sunat. Tak pula dia ceritakan mana yang wajib, mana yang sunat, anggota mana yang wajib, anggota mana yang sunat. Sedangkan menurut salah satu syarat wuduk, tiap-tiap seorang hendaklah mengetahui fardu dan sunatnya. Nampak? Dia bagi tahu tiap-tiap seorang hendaklah mengetahui. Kena tahu. Kalau tak tahu, tak sah ibadat. Nampak? Dia kena tahu mana wajib, mana sunat. Yang paling penting, dia tak tukar yang wajib tu lah. Yang wajib tu dia pergi kata sunat pula. Itu tak boleh lah. Kalau yang sunat dia kata wajib, tak apa. Sebab naik martabat. Walaupun salah tapi dimaafkan. Contoh dia kata basuh telinga, wajib dia kata. Tak apa. Tak apa kalau gitu. Tapi kalau dia kata basuh muka ni sunat, tu tak boleh. Sebab ijma' ulama' tu basuh muka tu wajib. Fardu wudu. Fardu wudu. InsyaAllah kita sambung nanti. Ada keizinan lain waktu, lain masa. InsyaAllah besok kita akan sambung pada bab fardu wudu. Kita sambung kitab Idaman Penuntut. Idaman Penuntut menceritakan mengenai ilmu fiqh. Itu sampai bab sembahyang sunat, belum masuk lagi. Makna sujud sawi. Sujud sawi belum habis lagi. Panjang sujud sawi ni. Panjang sujud sawi. Sampai mana? Surat 69. Jika seorang, betul atas sekali. Betul? Betul. Sambung ke surat 69.
Jika seseorang syakkan, dia syak akan apa? Syak akan bilangan rakaat. Dia semayang, kemudian dia syak bilangan rakaat dia. Ini 2 ke 3 ni, umpamanya. Atau ini 3 ke 4. Jadi jika seseorang syakkan bilangan rakaat, adakah 3 atau 4? Dia fikir 3 ke 4, 4 ke 3. Hukumnya, ini hukum yang mana kita nak kena buat. Hukumnya ambil yang yakin. Ambil yang kita yakin, iaitu 3 dan tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sunat sujud sawi. Demikian juga pada bilangan rakaat yang lain, ambil yang yakin. Jadi dia suruh ambil yang yakin. Macam mana nak ambil yang yakin ni? 3 ke 4, 3 ke 4. Tak yakin dua-dua. Macam mana? 3 ke 4, 3 ke 4, tak yakin yang dua-dua. Jadi ulama suruh apa? Ulama suruh ambil yang sedikit. Yang sedikit. Balik kepada yang sedikit. 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. Ambil 3. Jangan ambil 4. Kan? 3 ke 4, 3 4, 4 lah. Cepat sikit habis. Jangan macam tu. Ambil 3. Ulama ajar ambil 3, balik pada asal. Balik pada asal. Asalnya macam mana? Asalnya belum buat. 3 ke 4, 3 ke 4 kan, balik pada asal dia itu 3. Macam mana balik pada asal tu 3? Asalnya 3, sebelum 4 tu 3. Jadi 3 ke? 3 tu belum buat lah, sebab asalnya sebelum 4 adalah 3. Jadi balik pada 3, buat 3. Kira 3 rakaat. Kemudian tambah 1, jadi 4 rakaat. Itu kalau semayang 4 rakaat dah. Kalau semayang maghrib ada 3 rakaat, 2 ke 3, 2 ke 3, ambil 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian sujud sawi sebelum beri salam. Jangan ambil 4. Jangan ambil 4. Ulama ajar ambil 3. Sujud sawi itu ialah 2 sujud saja, sekalipun banyak perkara yang dilupakan. Sekalipun banyak perkara yang dilupakan. Tempatnya apa? Tempatnya sujud sawi tu sebelum memberi salam dan sebelum hendak mengerjakannya. Hendaklah ada niat sujud sawi lebih dahulu. Ada niat. Ada niat ni bukan maksudnya kita niat sahaja aku sujud sawi. Bukan macam tu, kan? Bukan kita nak sujud sawi tu nak sujud sawi tu kita niat sahaja aku sujud sawi. Bukan macam tu. Ada niat tu maknanya kita ni mikrofon. Kita ni ada nak melaksanakan sujud sawi. Macam tu. Jika tiada niat, nescaya batal sembahyangnya. Jika kita tu tak berniat, tak niat langsung nak sujud sawi tu, maka batal solat. Jadi kita hendaklah ada apa? Ada nak melaksanakan sujud sawi. Niat nak melaksanakan sujud sawi tu. Tapi tak perlulah niat. Seumpama kita niat semayang tu, kan, sahaja aku sujud sawi kerana Allah Ta'ala. Tak perlu macam tu. Jadi dalam masa sujud itu sunat dibaca apa? Subhana man la yanamu wa la yasmu.
Itu bacaan sujud sawi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi kita baca berapa kali? Bacanya 3 kali juga, sunat 3 kali. Dalam masa duduk, kemudian dah sujud sawi tu, dalam masa duduk antara 2 sujud baca doa. Doa apa? Doa duduk antara 2 sujud tu lah. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca tu sama dengan doa duduk antara doa duduk antara 2 sujud yang biasa kita baca. Jadi dalam masa duduk antara 2 sujud baca doa duduk antara 2 sujud yang biasa, iaitu seperti mana yang telah kita pelajari sampai habislah. Rabbighfirli warhamni itu sampai habis. Adapun sunat hayat, jika ditinggalkan tidak dituntut diulang balik dan tidak dituntut ditampal dengan sujud sawi. Itu sunat hayat. Jadi sunat hayat ni tak sunat, kalau kita tinggal tak perlu atau tak sunat sujud sawi. Jadi yang sunat sujud sawi ni adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Contoh sunat ab'ad apa dia? Doa kunut. Lagi duduk antara 2 sujud. Macam tu. Lagi selawat ke atas keluarga Nabi. Nampak? Selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kalau kita tinggal selawat tu, bukan selawat yang wajib tu lah, selawat yang sunat tu. Yang selawat yang sunat tu, dia termasuk dengan di dalam sunat ab'ad. Jadi sunat sujud sawi. Jadi sujud sawi ni, kalau kita sembahyang berimam, lain pula. Dia punya kaedah tu. Dia punya bukan kaedah nak melaksanakan tu. Melaksanakan tu sama, tapi hukum apabila kita ikut imam. Sebab sujud sawi ni dia ada hukum yang tertentu apabila kita menjadi makmum. Contoh macam mana? Contoh katakan imam tu sujud sawi, kan? Sujud sawi, maka kita makmum ni jadi wajib pula sujud sawi. Asalnya sujud sawi tu sunat, tetapi kita ikut imam. Bila sembahyang berimam, imam tu sujud sawi disebabkan tertinggal akan sunat ab'ad. Kan? Jadi imam tu dia sujud sawi sebab dia tinggalkan sesuatu yang menyebabkan dia kena sunat sujud sawi. Jadi imam tu sunatlah sujud sawi, dia pun sunat. Jadi kita makmum ni apabila imam sujud sawi, maka kita ni wajib, menjadi wajib untuk sujud sawi. Nampak? Jadi sujud sawi ni hukum dia macam mana bagi makmum ni? Hukum dia muafakat pada buat, tak muafakat pada tinggal. Maksudnya macam mana muafakat pada buat ni? Muafakat pada buat ni apabila imam buat, maknanya muafakat pada buat tu wajib bagi makmum untuk dia buat juga. Macam tu. Kalau tak muafakat, bukan kalau tak muafakat, kalau imam tu tinggal, maka tak muafakat pada tinggal itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni makmum ni boleh buat atau boleh tinggal juga apabila imam tinggal. Faham tu? Bila imam tinggal sujud sawi, dia tak buat sujud sawi, sedangkan imam tu sunat sujud sawi. Jadi hukum dia apa dia? Hukum dia tak muafakat pada tinggal. Maksudnya makmum ini boleh buat sujud sawi tu ataupun
makmum ni menjadi sunat untuk sujud sahwi dan boleh tinggal untuk sujud sahwi. Makna makmum ni boleh pilih lah antara dua, sama ada dia nak buat ataupun dia tinggal juga macam imam. Macam tu. Faham tu? Jadi tentang muafakat dengan tak muafakat ni, dia ada 4 perkara. 4 perkara yang menjadi apabila makmum menjadi imam, maka 4 perkara ni dia kena tahu. Salah satunya sujud sahwi. Salah satu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab apabila imam sunat sujud sahwi, makmum tu jadi wajib sujud sahwi. Jadi dia kena tahu. Kalau tak tahu, maka nanti dia batal sembahyang dia sebab dia tak buat. Kan? Imam dah sujud sahwi, dia tak buat. Dia kata malas lah nak buat. Jadi malas tu menyebabkan batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu hukum. Hukum mengatakan kalau sunat, kalau imam tu sujud sahwi, maka dia itu menjadi wajib untuk sujud sahwi. Itu sujud sahwi. Muafakat pada buat dan tak muafakat pada tinggal. Itu sujud sahwi. Lawan dia tahiyat awal. Sujud sahwi tadi sujud sahwi. Lepas tu tahiyat awal. Tu lawan dia. Kalau tahiyat awal macam mana pula? Tahiyat awal terbalikkan. Maksudnya wajib muafakat pada tinggal. Wajib muafakat pada tinggal. Tak wajib muafakat pada buat. Itu tahiyat awal. Lawan kepada sujud sahwi. Sujud sahwi tadi, tulis. Sujud sahwi tadi muafakat, wajib muafakat pada buat. Tak wajib muafakat pada tinggal. Kalau tahiyat awal wajib muafakat pada tinggal. Apa maksudnya? Kalau imam tinggal tahiyat awal tu, imam tu tinggal tahiyat awal, imam tak baca tahiyat awal, kan? Maka wajib juga bagi makmum tinggal tahiyat awal. Jangan pandai-pandai makmum nak baca tahiyat awal. Kalau dia baca, batal solat dia. Faham? Itu hukum dia. Kalau imam tu tinggal tahiyat awal, maka wajib juga makmum tu tinggal tahiyat awal. Faham? Jadi tahiyat awal ni tak wajib muafakat pada buat. Dia hanya wajib muafakat pada tinggal. Tadi tinggal kita dah faham. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Kita bangun juga sebab imam bangun. Jadi tak wajib muafakat pada buat. Macam mana? Kalau imam buat, kan? Imam baca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal macam biasa. Jadi makmum ni dia apa? Dia boleh pilih sama ada dia nak baca tahiyat awal ataupun dia boleh juga tinggal untuk baca tahiyat awal. Tapi sunatlah bagi dia untuk baca tahiyat awal. Faham? Tapi dia boleh pilih sama ada dia nak buat atau nak tinggal. Jadi dia tinggal tu dengan niat sengaja. Dengan niat sengaja. Jangan niat tak sengaja. Kerana lupa. Kerana lupa dia wajib balik untuk baca tahiyat awal. Faham tak ni? Ini susah ni, berbelit-belit ni. Kena ingat betul-betul. Kalau tak tersilap. Kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Tu sujud sahwi dengan tahiyat awal. Kena ingat, sujud sahwi tu lawan dia tahiyat awal. Ambil satu je ingat. Contoh sujud sahwi. Sujud sahwi tu muafakat pada buat.
Wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Jadi tak Kalau doa kunut. Kalau doa kunut. Doa kunut ada juga. Belum masuk lagi bab doa kunut tu. Dia ada 4, sujud sawi, tahiyat awal, doa kunut, lagi sujud tilawah iaitu sujud sejadah. Tapi kita gukan dia. Gukan macam mana? Sujud sawi lawan dia tahiyat awal. Sebab hukum dia terbalik. Cuma kita ingat satu je. Kita ingat kata sujud sawi. Sujud sawi tu muafakat, wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Jadi tahiyat awal tu terbalik. Maka tahiyat awal pula tak wajib muafakat pada tinggal, pada buat. Faham tak? Terbalikkan dia. Dah tulis? Okey. Tu sujud sawi. Jadi tahiyat awal dia tahiyat awal. Tahiyat awal hukum dia wajib muafakat pada tinggal. Kalau sujud sawi tak wajib muafakat pada tinggal. Tahiyat awal dia tak wajib muafakat pada buat. Sujud sawi wajib muafakat pada buat. Dia macam tu. Kalau makmum buat jadi batal. Kalau imam tu tinggal tahiyat awal, kan, maka wajib bagi makmum juga tinggal tahiyat awal. Jangan pandai-pandai makmum tu pergi baca. Faham? Imam tu dia tak kira lah dia terlupa ataupun dia tinggal dengan sengaja. Dia terlupa atau tinggal dengan sengaja. Itu imam dia tak kira. Imam ikut dia lah. Kalau dia sengaja pun boleh, dia terlupa pun boleh, tak ada masalah. Jadi apabila dia tinggal, imam tu tinggal tahiyat awal, tak kira sama ada dia sengaja tinggal atau terlupa, kan, dia bangun terus dia tak baca tahiyat awal, imam tu, maka bagi makmum ni wajib juga tinggal tahiyat awal. Jangan nak pandai-pandai baca tahiyat awal, bangun terus ikut imam. Kalau dia baca juga, makmum ni degil nak baca, maka batal sembahyang dia. Macam sujud sawi juga tadi. Kalau imam buat, dia tak buat. Imam buat sujud sawi, dia tak nak buat, maka batal sembahyang makmum tu. Macam tu juga. Terbaliklah, cuma terbalikkan je. Macam tu dengan tahiyat awal. Kalau imam tinggal, dia wajib tinggal. Kalau imam buat tahiyat awal, imam baca tahiyat awal macam biasa, makmum ni boleh pilih dua. Sama ada dia nak buat atau dia boleh tinggal. Kalau dia nak buat, sunat bagi dia untuk baca tahiyat awal. Kalau dia nak tinggal pun boleh, cuma dia tak dapat pahala baca tahiyat awal, tapi sah sembahyang dia. Okey, itu habis. Sujud sawi dengan tahiyat awal, itu lawan dia. Lawan dia, ingat. Tadi tanya doa kunut. Doa kunut macam mana pula? Doa kunut ni dia tak wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Tak wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Jadi dua-dua tu tak wajib muafakat pada buat, pada tinggal. Sama maksudnya macam mana? Maksudnya katalah imam tu baca doa kunut. Imam baca doa kunut. Jadi makmum ni boleh pilih sama ada dia nak ikut imam baca, mengaminkan doa kunut imam, ataupun dia tak nak baca. Siap. Dia tak nak baca, dia tak nak aminkan. Dia boleh pilih lah.
Itu doa kunut. Kalau imam tu tak baca, kan imam terlupa doa kunut, imam terus sujud. Makmum ni kita ni ingat, imam ni tak baca doa kunut pula. Tak kira lah imam tu sengaja tinggal ataupun dia terlupa. Itu masalah dia. Kita jangan ambil campur. Kita kira kita. Sebab status makmum ni dia berbeza. Hukum bagi makmum ni dia berbeza. Jadi bila kita tengok imam tu sujud terus, tak baca doa kunut, jadi kita boleh buat dua pilihan lah. Sama ada kita nak baca ataupun kita nak terus sujud. Cuma apabila kita nak sujud tu, kita tak nak baca tadi kan. Niat tak tinggal. Jadi kita niat tu sengaja kita tinggal, jangan kerana terlupa. Sunat abaat ni, kalau kita tinggal jangan kerana terlupa. Kalau kita terlupa, contoh tadi, kita ulang balik, hukum bagi makmum untuk doa kunut ni, dengan imam dia tak wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Kalau imam buat tak ada masalah, kan? Tak ada masalah bagi kita. Kita boleh pilih sama ada kita nak buat ataupun kita nak tinggal. Jadi masa kita tinggal tu, maksudnya kita tahulah bahawa diri kita ni memang nak sengaja tinggal sebab imam buat. Betul tak? Kita perasanlah diri kita, betul? Imam buat, lepas tu kita malaslah baca. Maknanya kita tahu kita sengaja tinggal. Tu tak ada masalah. Tapi kalau imam lupa atau imam sengaja tinggal, dia terus sujud. Jadi makmum ni asalnya dia ada dua pilihan juga. Sama ada dia boleh buat atau dia tinggal juga. Kalau dia boleh buat, dia buat, maka dia dapat pahala baca doa kunut, sunat untuk dia baca. Tapi dia apabila dia tinggal, dia nampak imam tinggal, dia pun tinggal doa kunut. Masa dia tinggal tu, dia mesti tahu bahawa dia tu sengaja tinggal doa kunut. Mesti dia tahu. Masa tu dia mesti tahu, ini ketika ni kena baca kunut. Aku pun malaslah baca sebab aku nak ikut imam juga. Sebab imam tak baca, aku pun tak nak baca. Jadi dia sengaja tinggal. Selesai masalah. Tapi apabila dia tinggal doa kunut tu kerana terlupa, ini masalah. Ini ada masalah. Imam tu dia tak baca doa kunut, dia terus sujud, kan? Jadi bagi imam, kita jangan ambil kira sama ada dia sengaja tinggal ataupun dia terlupa nak baca doa kunut. Itu masalah dia. Tapi masalahnya kita, bila kita tinggal dengan terlupa, kan, disebabkan kita dah khusyuk sangat, kan? Dah khusyuk sangat tengok imam sujud, kita pun pergi sujud. Sedangkan kita tak tahu, kita tak teringat ketika tu kena baca doa kunut. Jadi kita terlupa akan nak kena baca doa kunut. Jadi kita terus sujud. Masa itulah apabila kita sujud, kita teringat balik, sepatutnya tadi kena baca doa kunut, aku terlupa pula. Jadi masa tu dia kena bangun balik. Dia wajib bangun balik. Makmum ni wajib bangun balik untuk baca doa kunut. Kerana apa? Kerana apa dia wajib bangun balik? Kerana dia terlupa akan keadaan kena baca doa kunut tu. Kerana dia bukan sengaja tinggal, dia tinggal dengan terlupa. Itu kena ingat. Sunat abaat ni tak kira apa je. Sunat abaat bagi makmum, kalau terlupa, dia tinggal dengan terlupa, maka wajib bagi makmum tu untuk kembali balik melaksanakan sunat abaat tu. Tapi kalau dia dah sujud sepenuhnya, dia kena bangun balik, wajib bangun. Tak bangun, batal solat dia. Tapi kalau yang macam tertinggal takyat awal tu, kalau dah berdiri tegak, dia terlupa, dia nak turun balik, tak boleh. Itu sembahyang seorang. Kalau sembahyang seorang, dia berlainan, statusnya sama dengan imam, kan? Kalau dia terlupa doa kunut, sembahyang seorang, terlupa doa kunut,
Dia dah iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba dia terlupa nak baca doa kunut. Ni sembahyang seorang ni. Dia pun sujud. Allahu akbar. Dah sempurna sujud dia, dia baru teringat. Semua anggota sujud dah terletak atas lantai. Dia teringat, tadi tak baca doa kunut. Jadi sembahyang seorang ni dia tak boleh bangun. Kalau dia bangun nak baca doa kunut, maka batal solat dia. Faham? Tu sembahyang seorang. Sembahyang makmum lain. Makmum ni berlawanan dengan sembahyang seorang dan sembahyang imam. Dia berlawanan. Jadi kalau dia nak tinggal kunut, mestilah dia tu tinggal dengan sengaja. Makmum ni, kalau dia tinggal dengan terlupa, wajib pula bagi dia bangun balik untuk baca doa kunut. Walaupun anggota sujudnya dah terletak atas sejadah, atas lantai. Semua ketujuh-tujuh anggota sujudnya dah letak atas lantai. Apa dia? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Jadi semua 7 anggota sujud yang wajib tu dah letak atas lantai. Baru dia teringat akan lupa doa kunut tu, maka wajib bagi dia bangun balik untuk kena baca doa kunut. Ni bagi makmum, bukan sembahyang seorang. Sembahyang seorang lain pula. Sembahyang seorang kita dah cerita tadi, dia tak wajib bangun batal. Tapi kalau makmum, dia tak bangun, batal pula solat dia. Faham? Kena ingat, sunat abaat dia mesti kalau tak nak buat, dia kena niat sengaja tinggal. Kalau dia terlupa tinggal, wajib bagi makmum tu ulang balik akan sunat abaat tu. Nampak? Jadi hukum dia, hukum doa kunut tu apa dia? Tak wajib muafakat pada buat dan juga pada tinggal. Faham tu? Jadi kat situ ada complicated sikit. Jadi dia kena apa? Dia kena ulang kaji Kalau dia baru faham. Kalau makmum tu tak buat semayang, tak buat doa kunut tu, batal lah semayang. Makmum tak buat doa kunut, itu kena tengok. Dia tak tahu pun. Dia tengok imam tu ni, lepas tu dia pun Dia tak tahu hukum. Tak hukum daripada awal tak sah. Pada awal tak sah dah. Imam tak baca, aku pun tak baca, aku ikut je lah imam. Kalau ikut imam tak apa. Dia ikut imam tak baca, aku pun ikutlah, tinggal tak baca, okey. Tapi dia tak tahu tinggal ke tak tinggal tu, dia tak tahu. Imam ni tak baca, tak payah baca. Kan kat tadi kita dah baca mustikah hadis tu. Kan? Apa dia tulis? Kalau tak tahu, tak mengetahui akan fardu wuduk tu, maka tak sah. Begitu juga dengan sembahyang. Tak tahu hukum hakam sembahyang, maka tak sah. Jadi dia kena tahu. Kena tahu mana wajib, mana sunat, baru sah sembahyang dia. Ibadat dia kena macam tu. Kena mengetahui akan apa? Akan hukum hakam yang kita nak buat tu. Mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang sunat. Barulah sah. Ini tak tahu. Tak tahu tu yang jadi salah. Macam tadilah, dia tak tahu. Kalau terlupa sunat abaat tu, wajib ulang balik. Kan? Dia tak tahu. Kalau dia terlupa, makmum tu terlupa untuk baca doa kunut, kena ulang balik doa kunut tu, dia tak tahu, maka batal solat dia. Nampak? Itu doa kunut. Doa kunut ni dia lawan dia apa dia? Sujud tilawah. Lawan dia macam tu. Jadi kalau kita dah tahu, doa kunut tu tak wajib muafakat pada buat dan tinggal. Kalau sujud tilawah pula, ataupun sujud sejadah ni, wajib muafakat pada buat dan tinggal. Kalau imam buat, maksudnya imam buat, wajib makmum buat. Kalau imam tinggal, wajib makmum tinggal. Sujud tilawah ni bila? Subuh. Sampai subuh bila? Sampai subuh bila? Sujud sejadah. Tak ingat. Sujud tilawah tu sujud sejadah lah. Sama. Jadi orang bacanya bila? Dalam solat subuh hari
Jumaat. Bila imam baca ayat sejadah kan. Jadi imam pun sujud sejadah. Betul? Imam sujud sejadah. Jadi makmum ni pun wajib sujud sejadah. Jangan tinggal. Kalau makmum tinggal, imam sujud sejadah, makmum tinggal, maka batal solat imam. Betul? Salah, batal solat makmum lah, makmum tinggal. Tapi kalau dia tak tahu kan, dia ikut je imam. Aku nak ikut imam lah, imam sujud, aku sujud. Maksudnya dia tinggal tu sebab dia ikut imam. Tak apa, lepas kan. Dia macam ni. Mengenai ilmu fardu ain ni kan. Ilmu fardu ain ni apa dia? Solat, puasa, zakat, haji, umrah kan. Inilah yang fardu ain. Awalnya kita boleh taklid. Kita boleh ikut orang awal sebab kita tak tahu. Jadi kita ikut. Tu dimaafkan. Tapi lama kelamaan kita kena belajar sampai kita reti. Sampai kita tahu. Sampai kita tahu. Jadi contohnya lah, kita baru belajar. Tahun ni baru belajar. Jadi kita tak tahu kan? Tak tahu, kita dimaafkan. Kita boleh ikut. Kita boleh ikut orang. Orang semayang macam mana, kita ikut. Kita dimaafkan. Tetapi apabila 10 tahun yang akan datang, tak bolehlah kita macam ni juga. Macam sekarang ni kita nak ikut. Kita nak ikut je, tak reti. Ini wajib ke sunat ke? Kita tak boleh lah. Jadi kita kena belajar sampai kita reti. Kita kalau hari pandai. Jumaat tu imam semayang Jumaat, imam semayang subuh tu dia tak baca. Dia tak baca, bukan tak baca. Dia tak buat sujud sejadah tu. Dia Tak baca. apa. Dia baca ayat sejadah. Kalau dia tak baca ayat sejadah, Tiba tak baca, tak ada masalah lah. Kan? Ini dia baca, kira dia baca. Dia baca. sunat, Dia baca, sunat. Baca tu sunat. Sunat apa? Sunat yang dituntut lah. Dia baca. Imam baca sunat sejadah. Surah sejadah, kata, ayat sejadah. Jadi sampai ayat sejadah tu, imam sujud. Jadi hukum dia, makmum pun wajib sujud. Tapi kalaulah imam tu tak nak sujud, imam tak sujud sejadah, imam terus je, jangan pula kita pergi sujud. Kita dah tahu imam ni baca ayat sejadah, tapi dia tak sujud pula. Aku sujud dah. Jangan pula dia sujud. Sebab hukum dia, hukum sujud sejadah ni muafakat pada buat dan pada tinggal. Wajib muafakat pada buat dan wajib muafakat pada tinggal. Kalau imam buat, wajib makmum buat juga sujud sejadah tu, sujud tilawah tu. Kalau imam tinggal, wajib juga bagi makmum untuk tinggal akan sujud tilawah atau sujud sejadah dia tu. tak macam doa kunut Itu lawan dia. buat. Doa kunut tadi tak wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Dia boleh pilih. Tapi sujud sejadah ni dia tak boleh pilih. Imam buat, dia wajib buat. Makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Nampak? Dia ada 4 tu. Sujud sawi, lawan dia tahiyat awal. Kena ingat lah. Tapi kan kalau macam semayang sunat, Doa kunut, lawan dia sujud tilawah. Kalau semayang, kan semayang subuh tu kan baca Subuh, doa kunut kan. Lepas tu kan kunut. imam tu dah terlupa baca doa kunut kan. Lepas tu kan dia bangun, makmum ni imam ni terlupa, aku kena baca dah lah. Lepas tu makmum dah bagi salam, kita baru nak makmum bagi salam. imam dah bagi salam, kita baru nak turun untuk sujud. Imam tinggal. Imam dah tertinggal kan. Imam Dah tinggal. tertinggal. Dia pun tak ingat. Dia pun Imam tak ganti. nak, imam tak baca lah doa kunut tu. Lepas tu imam sampai kan doa kunut kan bacakan panjang. Jadi imam dah duduk antara dua sujud, lepas tu imam baca tahiyat akhir kan. Kita baru nak turun kan. Nak turun tu jadi kita baca doa kunut pendek. kalau baca panjang jadi macam ni. Tak ada macam tu. Contohnya lepas tu imam tu dah bagi salam, kita memang niat ikut imam, tapi sebab kita kan baca doa kunut panjang kan.
Tu dia kira macam ni, terlepas daripada imam ke? Tak terlepas juga. Tu dia kira ikut imam jugalah, walaupun kita tak ikut kan imam. Tapi jangan apa? Tertinggal Jangan dua rukun. tinggal lah 2 rukun yang panjang. Apa ha? Jadi baca separuh jalan. Baca doa Kalau kunut. kita rasa baca doa kunut tu panjang, baca selamat. doa kunut pendek. Kunut. Jadi selamatnya tinggal je lah. Kalau tak ada nanti nak pedegah imam kena tinggal. Nak tinggal kena niat sengaja lah tinggal. Tinggal lah kan, baca panjang-panjang susah pula. Macam tu dia kalau niat macam tu. Dia ada doa kunut pendek. Doa kunut pendek. Nanti ambil supaya kita tahu. Doa kunut. Ni kita taklah bukan pandai-pandai nak ajar. Nanti orang kata ya ke doa kunut pendek. Macam mana? Kunut. Dalam kitab apa? Muyatul Musalli. Muyatul Musalli. Tapi dalam kitab Muyatul Musalli ni pun tak ada baca doa kunut pendek tu. Tapi ustaz, tok guru yang ngajar tu dia bagi macam mana baca doa kunut pendek. Nak kena hafal lah. Dengar saja tak terhafal. Kena tulis. Tulis kemudian hafal. Dengar dulu macam mana. Apa doa kunut pendek tu? Doa kunut pendek tu, Allahumma ghfirli ya ghafur warhamni ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ghfirli, ikut. Ya Ghafur. Ikut dulu awal. Allahumma ghfirli ya ghafur ya rahim. Ya bukan ya rahim. Warhamni. Allahumma ghfirli ya ghafur warhamni ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa barik wa sallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad pun boleh. Tak apa, itu selawat. Jadi seelok-eloknya selawat jugalah ke atas keluarga dan sahabat Nabi. Sambunglah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Wassalam. Jadi kena ingatlah. Contoh, imam tak baca doa kunut, kita nak baca. Jadi baca yang pendek cukuplah. Doa kunut ni dia ada dua syarat dia. Nak kena ada doa, nak kena ada puji. Nak ada doa, ada puji. Allahumma firli ya ghafur tu doa. Minta keampunan daripada Allah. Minta keampunan daripada Allah. Jadi warhamni ya rahim itu puji-puji bagi Allah. Ya Rahman ya Rahim. Itu kan kita puji Allah. Kemudian sambung dengan selawat. Jadi cukuplah. Doa kunut tu pendek. Dah kita takut nak baca panjang, tak terkejar imam. Jadi kita baca pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur yarhamni ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ingat. Tulis. Allahumma filli ya ghafur yarhamni ya rahim. Lepas tu selawat lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa barik wasallam. Tulis lah. Tak payah tulis, ingat ya. Bagus lah macam ni. Anak murid cemerlang. Dia kalau nak ingat, amalkan. Nanti sekali-sekala baca doa pendek. Tak payah baca doa panjang. Jangan selalu. Kan rugilah baca doa panjang ni dapat
pahala banyak. Doa pendek ni pahala sikit. Dah baca sikit lah. Jadi ingat. Nak ingat kena baca dah sekali-sekala supaya ingat. Kalau orang tajam fikiran dia, dia dah tahu, tak apalah. Allahumma filli ya ghafur ya warhamni ya rahim. Lepas tu sambung dengan selawat. Macam tu. Jadi tak tertinggal imam jauh kan. Dah imam tinggal doa kunut, kita nak baca juga. Sebab nak ambil pahala sunat. Jadi kita baca imam turun. Jadi kita baca pederas sikit lah. Kena pederas sikit lah. Jangan lembab. Jangan lembab sangat kita nak baca apa, Allahumma firli warhamni. Itu apa? Allahumma itu doa duduk tahiyat awal. Baca doa kunut, Allahumma hdini. Bukan Allahumma firli. Allahumma hdini fi man hadait. Kita baca lambat. Macam mana nak kejar imam? Jadi baca yang pendek. Allahumma firli ya ghafur ya hamni ya rahim. Lepas tu sambung dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wa barik wasallam. Ataupun apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pendek. Okey. Habis doa. Habis sujud sawi. Nanti kita sambung bab sembahyang sunat. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wal 'adim fit tawil wal salihin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita sambung di lain waktu dan di lain masa.